Saya menulis syarahan kepada kitab ini dengan huraian dan beberapa penjelasan yang seperlunya. Saya namakan judul kitab ini dalam bahasa Arab Syuhudul Haqqil Mubin Bisyarhi Salatil Muqarrabin, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah solat seolah-olah melihat Allah. Kerana kupasan yang berada dalam kitab ini adalah bagaimana untuk membawa penghayatan kepada hakikat solat, sehingga seseorang itu benar-benar meraih hakikat solat yang khusyuk, yang khudu', dengan hati yang benar-benar hadir dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kitab ini adalah berkaitan dengan solat, tetapi gaya huraian dan juga penjelasannya adalah berkisar ilmu tasawuf. Walaupun kitab ini berkaitan dengan solat, tetapi ilmu yang dibincangkan adalah ilmu tasawuf. Kitab ini masih belum siap dicetak lagi, masih berada dalam fasa yang terakhir editing, dan insyaAllah saya menjangkakan dalam bulan depan akan mula siap dicetak. Mudah-mudahan pada pengajian akan datang saya dah boleh bawa kitabnya. Cuma pada hari ini saya akan bacakan pendahuluan yang saya siapkan sebagai mukadimah untuk masuk ke dalam kitab ini. Jadi dengan pendahuluan ini kita sudah ada peta, kita sudah nampak lihat gambaran ke mana kitab ini nak bawa kita pergi. Baik, sebelum itu mari kita bacakan umul kitab yang kita hadiahkan kepada pengarangnya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahmatullahi alaih, dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan dan dada beliau. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sedikit berkenaan dengan riwayat hidup Habib Hasan. Beliau dilahirkan pada tahun 1771 Masihi, 1771, bermakna hampir 300 tahun, hampir 300 tahun yang lalu. Beliau adalah daripada keluarga besar Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertempat di Hadramaut, Yaman. Kerana moyang kepada keluarga Ba'alawi bernama Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa telah berpindah daripada Iraq. Dahulu Iraq adalah kawasan markas tempat penempatan para Ahlul Bait, pada keturunan Rasulullah yang begitu ramai. Tapi pada ketika itu berlakunya huru-hara dan juga kekecohan, fitnah yang besar berlaku di Iraq, di Basrah, yang mengancam kepada keluarga Rasulullah untuk terus bertahan di sana. Maka Imam Ahmad bin Isa mengambil keputusan untuk berhijrah ke Hadramaut. Sejak daripada itu keturunan beliau terus berkembang, terus begitu ramai sekali yang dilahirkan, dan ramai yang menjadi ulama, ramai yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian keturunannya daripada Hadramaut ini banyak bertebaran, keluar daripada Hadramaut, ada menuju ke Afrika, ada menuju ke India, dan ramai yang menuju ke alam Melayu kita.
ya. Daripada keluarga Pahlawi ini antara yang ramai daripada golongan Said dan juga Sharifah yang berada di Malaysia, di Singapura, ya, di Thailand, di Brunei, di Indonesia, di Filipina, dan ramai daripada keluarga Pahlawi. Biasanya Said dan juga Sharifah. Antara keluarga Pahlawi yang ada di tempat kita ini selain Al-Jufri, yang mana pengarang kitab ini juga adalah daripada Al-Jufri, di tempat kita ni pun ada ramai daripada kalangan Said Al-Jufri. Selain daripada Al-Jufri ada Al-Aidarus, ada Al-Aqas, ada Al-Kaf, ada As-Sakaf, ada Al-Bar, ada Al-Shihab, ada Al-Yahya, ada apa lagi? Jamalul Lail. Ya, Jamalul Lail. Betul. Dan ramai lagi. Al-Haddad, Al-Haddad, Al-Hamid. Kita pernah dengar Al-Hamid. Ini semua daripada keluarga besar Pahlawi, Hadramaut Yaman. Al-Khirik, Al-Khirik, kalau kita pernah dengar Al-Khirik. Ya. Ada lagi kawan-kawan Al-Mari bukan, ya? Al-Mari bukan. Baik. Beliau dilahirkan di Tarim dan menuntut ilmu daripada ramai para ulama. Antara ulama yang beliau ambil adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Habib Ahmad adalah anak murid kepada Imam Al-Haddad. Beliau mendapat gelaran Al-Bahar. Keturunan keluarga beliau marganya Jufri, tapi beliau sendiri mendapat gelaran Al-Bahar yang maksudnya lautan, adalah kerana keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau sehingga mendapat julukan daripada para ulama sezamannya Al-Bahar, si lautan. Sedikit kisah berkenaan dengan beliau. Pada suatu ketika beliau ke Zabid, sebuah tempat di Yaman, tempat berkumpulnya para ulama yang hebat-hebat juga daripada keturunan Rasulullah. Tapi Zabid berada di berdekatan dengan Laut Merah. Biasanya kalau orang Hadramaut, hatta orang alam lain sendiri, sebelum nak sampai ke Mekah, ke Jeddah, mereka akan lalu di kawasan pelabuhan lepas Eden, dan mereka akan singgah di suatu tempat di Zabid untuk mengambil keberkahan para ulama di situ. Kalau kita baca sejarah Melayu, antara orang Melayu yang singgah di situ Syekh Yusuf Makassari. Ramai lagi ulama yang lain, Syekh Abdul Rauf Sinkil, Syekh Hamzah Fansuri. Perjalanan laut kita lepas daripada pelabuhan Eden, ada persinggahan satu lagi, pelabuhan di kawasan Budaidah. Di situ masuk ke belah dalam Zabid, berkumpulnya ramai para ulama. Jadi beliau pernah ke situ untuk menziarahi seorang ulama besar, wali Allah besar bernama Syekh Said Ahmad bin Idris Al-Hasani. Asalnya ulama ini berasal daripada Fez Al-Maghribi, tapi beliau berhijrah ke Zabid Yaman dan terus menetap di situ. Fez Maghribi juga adalah tempat lahirnya ramai ulama di Morocco, keturunan daripada sebelah Sayyidina Hasan di Maghribi. Dan Said Ahmad bin Idris Al-Hasani adalah keturunan Sayyidina Hasan. Manakala pengarang kitab ini Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri daripada sebelah Sayyidina Husain. Jadi semua keturunan Rasulullah SAW adalah daripada jurai dua cucu Rasulullah ini, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kedua-duanya adalah anak Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan sebuah hadis Rasul mengatakan orang lain nasab keturunannya ada daripada sebelah bapa, kecuali keturunanku ada daripada sebelah perempuan, iaitu daripada sebelah anak puterinya, di Fatimah radhiyallahu anha. Jadi tidak perlu dipertikaikan adakah keturunan Rasulullah sekarang ini adalah adakah bernasab kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ada anak lelaki.
Rasulullah sudah jelaskan daripada awal bahawa keistimewaanku, keturunanku adalah daripada sebelah Juraij anak perempuanku. Baik, ketika beliau berjumpa dengan Syed Ahmad bin Idris, ketika berada di hadapannya, salah seorang daripada pendamping Habib Hassan bernama Habib Ahmad Al-Junaid. Al-Junaid juga adalah daripada keluarga besar Ba'alawi. Al-Junaid di Singapura ramai Al-Junaid, Malaysia pun ada Al-Junaid, Al-Junaid, Al-Junaid. Habib Ahmad Al-Junaid membacakan sebuah kitab Ar-Rashafat karangan syair Ma'rifat Habib Abdul Rahman bin Faqih di hadapan Syed Ahmad bin Idris. Kemudian beliau pun mendengar. Ini lumrahnya bila kita jumpa para ulama, kadang-kadang dia nak mendengarkan kita syair-syair para ulama. Maka beliau pun membaca syair ini. Kemudian Syed Ahmad bin Idris pun beliau menerangkan, beliau mendengar baik syair, kemudian beliau menerangkan dan menghuraikan dengan mengutip pelbagai ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang berkait dengan syair tersebut. Lalu giliran Habib Hassan bin Saleh Al-Bahar membacakan kitab karangan beliau sendiri, iaitu Salatul Muqarrabin. Kitab yang kita nak belajar, karangan beliau baca kitab karangan beliau kepada Syed Ahmad bin Idris. Setelah Salatul Muqarrabin selesai dibacakan, Syed Ahmad bin Idris berkata, andaikan penulis risalah ini masih hidup, maka sepatutnya unta disiapkan agar segera dapat menjumpainya.